tengok semalam episod 1, episod 2, dia punya cutting, dia punya cara nak cakap momentum cerita ni lain lah. Dia tak ada forward, dia buatkan penonton tercari-cari. Bukan penonton, saya sendiri yang berlakon pun saya tercari-cari. Mana dia lepas ni? Kemana dia lepas ni? Kemana dia lepas ni? Cerita tu tak sempat bosan lah Yop, tak sempat bosan. Cerita tu dari segi muzik dia, cutting shot dia, penceritaan dia, yang paling penting editing lah Yop. Teman tahu pasal nak pecah kepala Mika tu masa editing lah. So Mika punya cakap ni tengok episod 1, 2 memang mantap lah. Tak sempat fikir lah, tak sempat fikir. Dia macam cerita Korea. Memang pergi ke soal drama baru ni. Soal drama TV3 buat interview. So interview dia orang sendiri pun dah tengok sampai 4 episod dan dia orang tanya saya. So, dia punya pengacara tu tanya, saya cakap tak boleh lah, kena tengok lah. Dia kata bang, cerita ni lain. Dia kata cerita sebelum ni kan cerita cinta, novel dan kemudian dia ada cerita 3 segi. So yang ini lain, yang ini dia cerita pasal the dark side of human being. So Mika cakap tu komen bukan sebab Mika berlakon ni? Tidak, teman komen sebagai penonton. Teman komen sebagai penonton yang duduk di kalangan anak-anak di rumah ni, yang tengok. Isteri saya pun tengok. So mak saya pun tengok. Mak saya of course lah, dia memang peminat anak dia lah. Tapi dia sendiri cakap, dia kata cerita ni bukan cerita Melayu. Dia bukan rentak dalam cerita Melayu, bukan. So maknanya garapan dan formula tu jadilah. Sebab mungkin orang yang tengah tengok live ni tahu masa syuting, ada masa saya dengan Fauzi, dengan Alif kadang-kadang diorang blur apa saya nak buat. Sebab benda tu ada otak ni. Jadi bila saya suruh buat, macam Poji ni dia bercanggah dengan karakter dia sebab dia, macam Poji dengan pelakon-pelakon lama ni, diorang dah, bila diorang berlakon, diorang dah pattern macam mana nak carry tu, macam mana nak bawa ni, macam ni. Jadi bila saya potong kat tengah ni, dia selalunya diorang confused. Bila diorang confused, diorang melawan. Dia cakap, Yop, tapi temam sini, Yop, sini. Jadi sebab kita pengarah, kita ada dalam kepala otak. Nak explain dengan dia dua sebab. Satu, nak explain lama pula. Yang kedua, dia tak faham. Jadi kita suruh dia buat. Kadang-kadang bercanggah, ada rasa marah. Betul. Sebab kita pelakon ni kita baca berdasarkan pada skrip. Bila sampai dekat lokasi, itu adalah hak director, pengarah untuk dia garapkan cerita tu, untuk dia blend kan. Jadi yang yang tahu apa ramuan dia hanya pengarah saja. Jadi pelakon ni bila dia dah siap benda tu baru dia tahu, oh ini ramuan dia, ini rasa dia. Saya pun dapat komen yang cukup bagus. Saya dapat ini daripada TV3 sendiri pun, producer soal drama tu pun cakap dia sendiri bagi tahu drama ni akan pergi jauh because of penceritaan dia, cerita dia. Dan saya juga sendiri, saya jadi peminat Alif Sata. Saya suka chemistry dia dengan Azira. Orang ni punya chemistry, love story yang di-createkan oleh pengarah tu saya suka. Dia bukan yang cinta yang mengada-ngada. Yang kita tengok yang cinta budak-budak yang tidak matang. So yang tidak melampau kan, yang tak mengada-ngada sangat, tak menggedik sangat. Yang speeches tak pernah dalam 1 tahun satu projek, tapi tahun sudah itu satulah drama yang paling lama syuting. Tahun lepas itulah satu-satunya drama yang saya berlakon. Kan saya tak ada ambil job lain yang saya betul-betul fokus. Saya tak nak diganggu lah. Mana jiwa, konsentrasi saya tak nak diganggu. Saya biar macam tu je. Penjara Janji tu adalah juga satu cerita yang betul-betul menguji kesabaran semua orang kan. 3 kali berhenti. 3 kali berhenti. 2 kuarantin lagi. Lepas kita habis di KL, kita nak pergi ke Melaka. Lepas tu terus PKPB PKPP. So tak boleh lintas lah. Sesungguh siap. Lepas tu kita dah nak pergi. Dia penjara tahan pula, tak boleh pakai. Penjara sebab penjara ada kluster. Penjara masa tu ada kluster baru kan. So, betul. Tapi si pun cakap dia suka Mika punya acting. Dia kata you orang pegang kata you nail it lah. Orang putih cakap, orang pegang lah.
Mungkin ada Betul. komen. Teman pun cakap dengan Sis masa duduk dengan dia cerita you punya effort. Siapa-siapa yang nak tahu apa effort yang Fauzi buat untuk bawa watak tu, boleh datang malam ni. Tapi teman dah tahulah sebab Fauzi dah cerita masa dia bawa watak ni macam mana dia, adalah benda yang dia buat. Termasuklah dia nak nampakkan muka dia haggard, apa dia buat. Bukan dia ambil dadah, tak. Dia ada cara yang halal, cara yang baik. Betul yuk? Betul lah, betul. Ada Dia bukan ambil dadah, bukan ambil dadah. Dia nak nampak Bro. muka teruk, ambil dadah. Bro Jinggo, ada orang tanya tu bila nak ambil Siti Nordiana berlakon dengan JS Picture. Oh, Siti Nana. Tak tahulah, tengoklah ada rezeki boleh kot. Sebab kalau secara jujurnya, kalau secara jujur ni projek dia depan mata. Kalau nak panggil pelakon yang bekerja dengan JS, dia kena kuat. Dia tak boleh hati lembik, bila kena tegur sikit, menangis, lagi set tak boleh. Tu cakap, tanya projek ni. Projek ni buat lama berlakon, tapi salah ke tak kena ni? Salah ke tak kena pelakon-pelakon baru yang mengenai lembut. So Siti Nurhaliza tak pernah kerja, tapi kalau nak, why not? Tak ada masalah. Cuma Cara jujur ni saya bagi tahulah, semua pelakon baru ataupun lama, bila siapa yang tak pernah berlakon dengan JS Picture, dia orang tak tahu. Tapi once kalau dah masuk JS Picture ni, dia umpama macam masuk satu pusat pemulihan di mana anda perlu buat benda yang betul. Dan tak kira lah you popular ke, you ada berapa award ke, tetapi kalau diri tidak betul, maknanya you masuk ke situ, you akan patah balik ataupun you akan jatuh cinta, antara dua. Mika jawab ni sedap sikit. Dulu dia kata masuk JPC ni macam masuk kamp tentera. Mandat tentera. Betul. Mandat tentera lah. Dia sebenarnya pusat pemulihan. Dia memulihkan akhlak orang. Akhlak. Sedap sikit dengar bila pusat pemulihan. Dulu masuk mandat tentera. Kan? Tapi betul. Siapa saja yang nak dengan JS, memang itu syarat dia. Kau kena fokus. Saya manusia biasa, saya takkan gila. Tapi kalau awak salah, mesti tegur. Kalau awak tak baca skrip, awak kita open lah projek berapa ramai yang terhati. Pergi sign kontrak, ambil skrip, baca pun tidak. Sampai set, baru tengok skrip. Betul tak? Betul. Dia bagi ramai. Ada pada Indonesia. Salam dari Jakarta yuk. Amboi. Oh yuk. Ya, kabari jauh Penjara janji. Siapa yang nak berlakon dengan JS kena firm, kena kuat, kena study karakter. Tak study karakter tak boleh yuk. Dah. Kalau betul, kalau kita berlakon bagus macam mana pun, kalau kita tak dapat tim yang bagus, tak dapat pengarah yang bagus, cerita takkan jadi bagus. So maknanya sebuah cerita tu bagus adalah daripada teraju utamanya dulu, barulah yang dipimpin semua pelakon ni, barulah jadi yang bagus. Apa pun sebab itulah piramidi dia letak teraju utama. Teraju utama lah. Kalau teraju utama tu mana bagus macam mana pun tak boleh belah. Kan? Tapi Yop, teraju utama pula sama juga macam teman. Dia masih mengharap kaki-kaki dia dekat bawah. Dia sebagus mana pun kalau bawah dia tak bagus, dia tak boleh angkat cerita tu Yop. Betul. So teman rasa ni lah banggalah dapat kerja dengan Mika. Lama tak dapat kerja lah, sekali dapat kerja. Tapi itulah, harap-harap penjara janji ni dapat menarik penonton. Yang paling penting dapat tunjuk. Terlampau banyak sangat cerita-cerita polis kan. Sekali-sekala lah cerita penjara pula kan. Cuma cerita kita ni cerita yang paling susah. Bila kita present dekat ketua pengarah penjara, kita present dengan pegawai penjara, kita cakap dengan dia, okey cerita ni yuk kita share sekejap lah kalau ada masa. Cerita ni ada sebuah drama ni, kepayahan dia ada 3 yuk. Okey, yang pertama, sebuah drama, dalam drama tu ada babak dalam penjara. Yang pertama. Yang kedua, dalam satu drama tu, salah satu watak yang ada dalam drama tu kerja penjara ataupun duduk dalam penjara. Yang paling susah kita buat dia, cerita penjara. Kita buat ni yang paling susah. Sama juga Mika punya drama sekarang. Kalau cerita tu dalam kita sebagai pegawai polis, dia susah. Tapi kalau dalam cerita polis,
dia solid macam kita sampai berduduk berkampung kena kuarantin dalam penjara tu semata-mata nak buat cerita penjara. Maksudnya cerita kita pure cerita penjara. Tu dia. Betul.